Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Waalaikumsalam. Baik, Waalaikumsalam. Khabar Okay, baik. boleh kita mulakan kelas? boleh. Okay, setakat ni kita dah belajar sampai variable definition. So hari ini kita akan sambung dengan variable assignment dan kita akan habiskan topik-topik yang berikutnya ya. Okay, variable assignment and initialization. Bila kita sebut variable assignment adalah kita nak assign satu value kepada variable. Maksudnya kita nak beri nilai kepada variable. Variable tu kita tahu, variable tu kita dah create satu location dalam memory di mana kita boleh simpan data. So variable assignment maksudnya kita nak umpukkan satu nilai kepada variable tersebut. Macam mana cara kita nak umpukkan atau beri satu nilai kepada variable tersebut? Okay, cara yang kita perlu gunakan adalah kita memerlukan operator, assignment operator. Ini kita panggil dia sebagai assignment operator ya. Tanda sama dengan ni kita panggil dia sebagai assignment operator. So untuk umpukkan suatu nilai, kita perlu gunakan operator ni. Okay, so sekarang ni ini adalah nama variable tersebut dan ini adalah assignment operator dan ini adalah nilai yang kita nak simpan di dalam variable tersebut atau kita nak umpukkan pada variable tersebut. So katalah di sini saya nak umpukkan nilai 12 kepada variable item, so saya kena tulis nama variable tu di sebelah kiri. Okey. Lepas tu saya gunakan tanda operator, assignment operator ni. Lepas tu nilai yang saya nak umpukkan tu saya letak di sebelah kanan. Dan end with semicolon. Okey. So kamu kena tulis dalam format seperti ini. This statement assign the value 12 to the item variable. Sekarang ni item ni nilainya akan jadi 12. Macam ni ya, item dalam memory location nilainya sekarang akan jadi 12, disimpan nilai 12. Okay, the variable receiving the value must appear on the left side of the assignment operator. This will not work. Kamu tak boleh tulis macam ni. Ini tak dibenarkan. Ini akan menghasilkan error. Kamu mesti kena ikut format penulisan atau sintak tadi, iaitu variable tadi mesti berada di sebelah kiri. Nilai yang hendak diumpukkan itu berada di sebelah kanan. Macam tadi ya, macam ni tak dibenarkan. Okey. Kalau macam dalam matematik, kalau kamu tulis kalau dalam matematik kamu tulis A sama dengan 10, let's say. Lepas tu kamu nak tulis 10 A macam ni. Boleh kamu boleh buat macam ni kalau dalam matematik. Kamu boleh tulis macam ni. Tapi dalam sinteks C++ tak boleh. Dia mesti dalam format seperti ini. Ini baru betul. Kalau macam ni tidak dibenarkan. Ini salah. Okay.
Okey, sekarang ni kita lihat tentang initialization. Variable initialization. Apa yang dimaksudkan dengan variable initialization? Variable initialization maksudnya kita nak memberi nilai awalan kepada sesuatu variable sewaktu kita define variable tu. Masa kita define variable tu, kita dah beri nilai awalan. Itu kita panggil sebagai initialization. Variable initialization. Okay, to initialize a variable means to assign it a value when it is defined. Contohnya macam ni, tengok ya. Contoh ni, ini kamu tahu, ini kita define variable kan? Kita beri ada data type, ada nama variable, so this one is define variable. Masa kita define variable, kita juga kita umpukkan satu nilai kepada variable tersebut. Ini kita panggil dia sebagai variable initialization. Okay, ini variable initialization. Can initialize some or all variables. Maksudnya, masa kita define variable, okay, di sini macam ni, kita define variable, kita boleh define variable kepada semua variable atau kita cuma nak define variable kepada beberapa variable. Masa kita define variable, kita nak memberi initialization value kepada semua variable ataupun kita cuma nak beri initialization value kepada beberapa variable saja, kita boleh decide. Okey, dalam contoh ni, dalam contoh ni kita define 3 variable. Define maksudnya kita create, kita create 3 variable. Length, width dan area. 3 variable yang kita create tu, 2 daripadanya kita beri initialization value, iaitu length dengan width, kita beri initialization value. Area kita tak beri initialization value. Boleh je buat macam tu, tak ada masalah. Okay, each variable is separated by comma. Nampak tak? Each variable separated by comma macam biasa. Cuma ini masa kita letak variable ni, kita juga sekali letak nilai initialization dia, nilai awalan dia. Macam ni kita letak nilai awalan dia macam ni. Okay, kita lihat scope of the variable. Okay, the scope of a variable, the part of the program in which the variable can be accessed. Okay, maksudnya suatu variable tu, di mana variable tu boleh digunakan. Untuk buat masa ni, kita cuma nak lihat dari segi a variable cannot be used before it is defined. Maksudnya suatu variable tu, kalau kamu nak guna suatu variable dalam program kamu, kamu mesti define variable tu terlebih dahulu. Okay? Kalau kamu nak guna suatu variable, kamu kena define variable tu terlebih dahulu. Okay, cuba lihat contoh ni. Okay, ini adalah satu complete coding. Ini adalah satu complete coding. So, di sini kamu boleh lihat, di sini nyatakan this program can't find its variable. Kenapa perkara ini terjadi? Program ni dia tak boleh jumpa variable dia kerana macam tadi saya bagi tahu, suatu variable tu cuma boleh guna lepas kita define variable tu. Lepas kita create, maksudnya kita create variable tu baru kita boleh guna. Tapi dalam contoh ni kita guna dulu variable tu baru kita nak create. So dari segi logiknya tak betul. So ini error, syntax error. Kita tak boleh buat macam ni, tak boleh guna variable tu. Macam di sini kita nak print variable number padahal kita belum create pun lagi variable tu. Lepas kita dah
print variable baru kita nak create variable. Ini salah Ini coding ni kalau kamu run dia akan beri syntax error. So sepatutnya define variable dulu. So define ni kamu kena letak atas sekali. Define dulu baru kamu boleh guna variable tersebut. Macam yang ni ini betul. Maksudnya kamu define variable tu, dalam contoh ni kamu define satu variable dengan nama number dan beri initialization value 5 dan data type-nya adalah integer. Okay, ini kamu dah define dia. So kamu boleh dah define. So kamu bolehlah guna di sini. Diguna dia. Lepas kamu dah define, maksudnya kamu dah create variable tu. So lepas tu kamu boleh print variable tu, tidak menjadi masalah. Okey, sekarang ni kita lihat arithmetic operators. So far ada apa-apa soalan nak tanya? So far boleh ikut tak? Okey. Okey, so sekarang ni kita continue dengan arithmetic operator. Okay, arithmetic operator ni kamu dah belajar kat sekolah ya. So kita ada tambah, tolak, darab, bahagi. Kat sekolah yang kamu dah belajar ada plus, addition, subtraction, multiplication, division. Okay, di sini ada satu lagi tambahan iaitu modulus. Kita ada satu tambahan modulus Okay, untuk contoh ni kita cuma merujuk kepada nombor integer sahaja. Okay, untuk contoh ni, this example involving integer variables only. Kita cuma refer kepada integer saja, bukan floating point number. Kalau integer, kamu tahu dia adalah nombor bulat, positif, negatif dan juga sifat. Okay, sekarang ni daripada contoh ni, tambah, tolak, darab ni saya tak sentuh sebab saya tahu kamu pandai yang tu. Cuma tengok bahagian division. Okay, division dalam contoh ni ada sedikit perbezaan daripada yang biasa kita buat division, bahagi. Okay, cuba tengok value of answer. Answer dia, cuba tengok answer dia di sini. Kamu dapat 2. 7 bahagi 3. Okay, so kebiasaannya bila kita bahagi 7 bahagi 3, kita akan dapat 2.333 macam ni, betul tak? Tapi kenapa kita ambil 2 di sini? Kenapa kita tak ambil 2.33? Itu yang saya nak explain sebab dalam C++, kalau dua-dua nombor tu adalah integer, okay, kalau dua-dua number tu adalah integer, 7 integer, 3 pun integer, so hasil bahagi dia pun adalah integer. Okay, the answer also will be integer. So dia akan, disebabkan itu, dia akan abaikan lepas titik perpuluhan ni. So ini dia akan abaikan. So dia cuma akan ambil nilai 2 sahaja. Ini sahaja. Sebab itulah jawapan kamu jadi 2. Okay. Lepas tu kita lihat modulus. Kita lihat modulus. Modulus ni adalah answer dia 7 modulus 3. 7 modulus 3 dia akan ambil bucket reminder daripada bila kita bahagi sesuatu nombor, dia akan ambil bucket atau reminder dia. So 7 bahagi 3, so kita tahu baki atau reminder dia adalah 1.
Doktor, tadi stuck kot sebab tak dengar suara. Oh, tak dengar suara kejap ya. Tadi. Dekat sini ke startnya? Dekat bahagian modulus lepas remainder. Okey, sekejap ya. Saya return back. Okay. Okay, yang ni. So, tadi saya terangkan yang modulus tu faham tak? Macam mana dapat nilai Faham, modulus? faham. Macam mana nak dapat nilai untuk bahagi, faham kan? Faham. Okay, sekarang ni saya tunjuk macam mana saya nak tunjukkan macam mana gunakan modulus tu sebab saya rasa mungkin ada yang masih keliru lagi ya. So Okay. sekarang ni saya tunjuk 7 bahagi dengan 3. Okey, saya lukis ni tak apa cantik ya. Lebih kurang macam tu lah ya. So kita tahu 7 kita nak bahagi 3, so di sini akan jadi 2. Okey. Then akan jadi 6. Betul tak? So bakinya ada 1. 1 ni lah jawapan dia. Inilah jawapan untuk modulus. Okey? So bila kita guna modulus macam ni, 7 modulus 2. 7 modulus 3. So inilah, macam inilah dia punya pengiraannya macam mana kamu dapat jawapan. Okey, boleh faham tak? Faham. Faham Okey, we continue. Okey, kita lihat contoh ni. Okey, yang ni bila kita guna division operator, perform integer division if both operands are integers. Operand di sini 13 ni satu operand, 5 ni satu operand Okey, 13 bahagi 5, 13 ni adalah integer, 5 ni adalah integer. Kalau kita print 13 bahagi 5 macam ni, disebabkan dua-duanya integer, maka hasilnya akan jadi integer. So kita akan dapat 2. Jawapan dia 2 ya. So kamu tahu macam tadi saya bagi tahu kalau 13 bahagi dengan 5, so kamu akan dapat 2.6. 2.6 kan, tapi dia cuma akan ambil nilai integer sahaja. Okey. Di sini kamu akan dapat 2.6. Tapi akan diambil nilai integer sahaja, so disebabkan itu kamu dapat nilai 2. Okey, 91 bahagi 7, so kamu akan dapat nilainya adalah 13 memang nilainya adalah 13. So ini adalah hasil yang akan terhasil kalau dua-duanya integer, hasilnya pun adalah integer. So integer divide by integer, jawapannya adalah integer. Okay, if either operand is floating point, okay, floating point, the result is floating point. Kalau salah satu nombor tersebut adalah berbentuk floating point, so hasilnya akan jadi floating point juga. Okey, maksudnya kalau salah satunya ada titik perpuluhan, so hasilnya akan berbentuk yang ada titik perpuluhan juga. Macam ni ya. So untuk floating point tu saya guna decimal. So kalau integer bahagi dengan decimal, so hasilnya akan jadi decimal yang ada titik perpuluhan. So 13 bahagi dengan 5 sifar, so dia akan hasilnya adalah 2.6 atau 2.6. Okey, yang ni pula 91 sifar bahagi 7, hasilnya adalah 13 sifar.
Okay, cuba lihat contoh ni. Okay, dalam contoh ni, apa yang nak ditunjukkan di sini adalah sekarang ni kita nak cari average. Kita nak cari average untuk 4 nombor. Okay, kita cari average untuk 4 nombor. So masa kita declare keempat-empat nombor itu sebagai floating point, iaitu float. Lepas tu hasilnya average pun float. Okay, di sini kamu boleh lihat float number 1, number 2, number 3, number 4. Lepas tu di sini adalah average average. Okay, lepas tu C-in num1, num2, num3, num4 ni, ini kita inputkan nilai kepada num1, num2, num3 dan num4. Okay. Lepas tu untuk cari average, kita tambah semua nilai ni, num1 tambah num2 tambah num3 tambah num4. Okay, kita tambah dulu. Lepas tu kita bahagi dengan 4. So, disebabkan num1 hingga num4 ni adalah float. So, float bahagi dengan integer hasilnya akan jadi float. Okay, hasilnya akan jadi float. So, ini adalah cara menulis coding yang betul. Kalau kamu nak hasilnya dalam bentuk float, salah satu nombor itu mesti float. Okay, sekarang ni kita lihat modulus. Okay, modulus ni yang kamu kena tahu tentang operator arithmetic modulus adalah dia cuma boleh digunakan dengan nombor integer sahaja. Okay, nombor integer sahaja. Okay, modulus operators compute the remainder resulting from integer division. Okay, macam ni sekarang 13 modulus 5, dia menghasilkan 3. Hasilnya 3 macam ni 13, 5. So kita tahu ni adalah 2, 10. So bakinya adalah 3. So inilah jawapannya. Okay. Okay, modulus requires integer for both operands. Dua-dua tu kena integer. Untuk modulus, dua-duanya kena integer. Macam ni salah ini salah. Ini tak, ini error. Okay, so far faham tak? Any question so far? So far boleh faham? Tulis dekat bahagian chat, so far boleh ikut tak? Boleh so far boleh ikut Okay, good. Okay, kita continue lagi. Okay, sekarang ni kita lihat tentang komen. Okay, kita lihat tentang komen. Apa yang dimaksudkan dengan komen? Comment used to document parts of the program intended for persons reading the source code of the program. Okay, kenapa kita perlukan komen dalam program kita? Komen ini adalah satu cara untuk buat documentation program kita. So, kenapa kita perlukan komen dalam program kita? Okay, di sini dinyatakan indicate the comment ni kita buat untuk indicate the purpose of the program. Kita buat komen untuk terangkan apa program ni boleh laksanakan untuk kita. Describe the use of the variable. Kita juga letak komen untuk terangkan setiap variable. Lepas tu explain complex section of the code. So katalah kita guna suatu formula ke, atau kita ada create suatu coding untuk melaksanakan sesuatu tugas, kita akan letak komen. So apa tujuan kita letak komen? Okay, kita letak komen tujuannya adalah untuk kita sendiri. Kegunaannya untuk kita sendiri.
Okay, kita letak komen ni salah satunya untuk kita sendiri. Saya bagi reason Katalah kita kerja di sebuah company as a programmer. Kita takkan selalunya memang takkan kerja di situ untuk maksudnya untuk kata seumur hidup. Selalunya kita akan kerja beberapa tahun, lepas tu kita akan pindah ke company lain. Itu kebiasaan. So, kalau kita kerja suatu organisasi, di suatu company, lepas tu kita buat satu coding, lepas tu kalau kita pindah ke suatu tempat lain, so orang lain kena ambil alih tugas kita, dia mungkin kena buat improvement coding yang kita dah buat. Kita dah buat satu, katalah suatu sistem ke apakah, mungkin dia kena buat improvement terhadap apa yang kita dah develop. Atau satu apps ke, dia mungkin kena buat kena improvement. So untuk buat improvement tu dia kena faham coding yang dah sedia ada. So apa yang dia perlu tambah, dia kena faham. So bila ada coding, bila ada komen di situ, maksudnya diterangkan apa akan dilakukan oleh program ni, diberi secara terperinci apa yang boleh dilaksanakan, bentuk input dia, bentuk output dia, lepas tu apa tujuan setiap variable. Lepas tu kalau ada calculation di situ, ada formula, apa tujuan formula ni. Kalau ada certain coding, ada coding untuk tujuan tertentu, dia explain kenapa semua dalam program tu. So orang lain yang ambil alih tugas kita, dia senang nak faham coding yang kita dah buat. Dia buat, lepas tu dia senang nak buat any changes to the coding atau buat improvement to the coding. Okay, itu salah satu keperluan coding. Satu lagi keperluan coding adalah kita katalah kita buat coding tu, kalau kita lepas kita buat coding tu, kita mungkin lepas tu tak refer kepada coding tu untuk let's say for 6 months or 1 year. After that only kita perlu buat satu improvement kepada coding tu. So kalau kita tinggalkan coding tu untuk satu jangka masa macam setahun ke 2 tahun, kita sendiri mungkin akan lupa coding kita. Okay, walaupun kita yang create, kita sendiri boleh lupa. Dengan adanya komen di situ, dia akan bagi kita cepat ingat balik apa coding yang kita dah buat. Dengan itu kita akan lebih mudah nak buat improvement to the existing system. Okay, itu antara kebaikan kita buat komen. So komen ni satu perkara yang perlu dalam coding dan kamu amalkan sewaktu kamu buat program. Is very good practice untuk buat masa kamu buat coding, untuk buat documentation. Okay, comments are ignored by the compiler. Comment ni, compiler is not, comment ni bukan coding. Okay, comment ni bukan coding, dia bukan beri arahan kepada komputer, itu untuk macam catatan buat kita. Itu catatan buat kita, sebab tu dia akan di-ignore oleh compiler. So apa yang buat compiler boleh ignore comment, dia kalau dia jumpa di sini kan boleh lihat ada dua jenis comment, iaitu multi-line comment dan single-line comment. Okay, multi-line comment dan single-line comment. Yang nampak tak ada macam ni, dia ada slash, star, lepas tu ada star, slash. So ini adalah multi-line comment. Okay, kalau compiler jumpa macam ni, slash, star, lepas tu ada star, slash, so dia tahu itu adalah comment. Satu lagi adalah single line comment, slash, slash. Ini adalah single line comment. Kalau compiler jumpa slash, slash ni pun compiler tahu itu adalah comment. Okay, ini adalah contoh dia. Okay, ini adalah single line comment. Yang pertama ni, yang warna hijau ni, dan yang warna hitam ni adalah multi-line comment. Okay, kamu tengok single line comment. Single line comment ni dia akan letak, bila kita nak letak comment, kita kena letak yang slash-slash ni. Kita kena letak
Okay, kamu letak yang slash ni ya, slash. Ini bila kita letak slash, so automatically compiler tahu itu adalah comment. Okay, comment ni dia terangkan tentang length ni, variable length ni. So dia beritahu length ni in inches. So yang 12 ni adalah dalam inci. Okay, ini adalah formula. Yang bawah ni calculate rectangle area. So formula ni untuk calculate rectangle area. Kita juga boleh letak komen seperti ini, slash. Okay, yang satu lagi adalah multi-line comment. Multi-line comment ni kita boleh macam tulis banyak. Macam tadi kan dia cuma boleh tulis dalam satu baris sahaja. Bila letak slash ni satu baris tu sahaja komen dia. Tapi bila kita gunakan multi-line comment, kita boleh tulis banyak baris. Banyak mana pun tak ada masalah. Okay, macam dalam contoh ni. Okay, this is a multi-line comment. Okay, nampak tak? Dia tulis kat sini dua baris. This is a multi-line comment. Lepas tu kita tutup dengan star. Ini yang slash star ni buka komen. Star slash ni tutup komen. Okay, ini multi-line comment. Macam kita di sini ada dua baris ni. Kita boleh letak dalam multi-comment. Multi-line comment ni maksudnya tak bermaksud kalau kamu nak guna multi-line comment ni, kamu mesti lebih daripada satu baris. Tak, satu baris pun boleh guna. Macam ni, yang bawah ni, satu baris calculated area. Kita boleh guna juga. Cuma dia ada buka dan tutup komen. Star, slash star, lepas tu tutup dia star slash. Dia ada buka dan tutup untuk multi-line comment. Kalau untuk single line comment, dia cuma slash sahaja. Okay, lihat contoh ni ya. Ini adalah contoh multi-line comment. Kamu boleh tulis banyak macam ni. Multi-line comment. Okay. Okay, so far boleh ikut kan? So kita buka, cuba buka lecture note untuk week 5. Okay, sekarang ni saya continue dengan constant. Constant. Apa yang kita maksudkan dengan constant? Okay, constant. Constant ni maksudnya suatu nilai, bila kamu dah guna constant, maksudnya kamu bagi tahu compiler nilai ni, nilainya tetap, tak boleh ubah dalam coding. Nilai dia dah tetap, tak boleh ubah dalam coding. So untuk kita nak jadikan suatu nilai itu constant, kita akan gunakan yang ni. Okay, const. Bila kita letak const tu, ini maksudnya variable tersebut adalah constant dan nilainya tidak boleh diubah dalam program. Okay, untuk kita nak jadikan suatu nilai itu constant, kita akan nyatakan data type-nya, variable name-nya dan juga dia punya nilai. Berapa nilainya. Okay, data type, variable name, constant value. Okay, lihat contoh di bawah ni example. Okay, di sini saya letak 3 bentuk ni supaya kamu boleh bezakan antara satu dengan lain. Cuba lihat yang warna hijau. Okay, ini kita panggil define variable. Maksudnya kita create satu variable. Okay, kita create satu variable. Nama variable tu adalah pi dan data type-nya adalah float. Okay. Yang ni pula, yang warna biru pula, di sini kita define satu variable dan kita beri initialization value.
Kita define satu variable dan kita beri nilai awalan kepada variable tersebut. So di sini kita create pi dan kita beri nilai awalan dia 3.142. Okey. Yang ni pula yang warna ungu. Yang ni pula kita define satu variable dan kita jadikan variable tu constant. Okay, kita jadikan satu variable tu constant dan kita beri satu nilai. So nilai dia di sini sama, bentuknya sama seperti kita define variable dan kita beri initialization value. Okay, sama. Cuma kita tambah constant kat depan ni. So bila kita letak tanda constant kat depan ni, maksudnya nilai pi ni tidak boleh diubah dalam program. Nilai pi tidak boleh diubah dalam program. Itu maksud dia. Kita tengok contoh ni. Okey, macam ni. Tengok yang di yang warna merah tu. Tengok yang warna merah tu. Okey, yang warna merah tu maksudnya salah. Penulis yang ni salah. Maksudnya ini adalah salah. Kenapa salah penulisan macam ni? Kenapa ianya salah? Boleh kamu tulis dekat bahagian chat kenapa ianya salah? Kenapa salah ni? Kenapa saya tulis kat sini coding yang kita letak warna merah ni adalah salah. Kenapa ianya salah? Ya betul, pi adalah 3.142. Tak boleh, kenapa kita tak boleh ubah? Kenapa tak boleh ubah? Apa yang menyebabkan? Ya betul, sebab ia adalah constant. Sebab nilai pi ni adalah constant. Disebabkan nilai pi ni constant, so nilai pi ni tak boleh ubah. Kalau nilai pi tu bukan constant, kita boleh ubah, tak ada masalah. Maksudnya macam ni, contoh ni. Katalah saya tak letak constant di sini. Boleh ubah, ini tak salah. This is correct. Macam ni. Ini betul lah. Kalau saya tak letak constant di situ, dia tak salah. Nilai tu boleh diubah. Tapi disebabkan di sini kita ada constant, so itu bermaksud nilai tu adalah tetap dan tidak boleh diubah. Ini salah. Disebabkan constant tu. Okay, boleh faham tak? Boleh faham kenapa tak boleh ubah? Yang lain-lain tu? Orang yang sama aja jawab, yang lain-lain tu? Okay. So, kena tahu kalau nilai constant, nilainya tidak boleh diubah dalam coding. Okay, we continue. Okay, kita nak sekarang ni, kita nak baca nilai ni. Bila kita nak baca nilai ni, maksudnya yang ni tak adalah ya. Kalau macam ni. Dalam keadaan macam ni, kalau kamu buat pengiraan untuk area of circle is kamu define macam ni, kamu create satu constant dengan nilai macam ni, pi sama dengan 3.142, lepas tu kamu define dua variable, area dan juga radius. Radius diberi initialization value 2. Lepas tu kamu buat pengiraan. So nilai pi di sini akan jadi 3.142, radius adalah 2. Okay, radius ni 2.
So hasilnya akan jadi 12.568. So bila kamu print, the area of a circle is 12.568. Jawapannya macam ni ya. Ini kamu boleh run dekat komputer kamu dan tengok jawapan. Dapat jawapan ya. Okay, sekarang ni kita nak lihat mathematical expression. Okay, can create complex expression using multiple mathematical operators. An expression can be a literal, a constant, or mathematical combination of constant and variable. Can be used in assignment, see out other statement. Okay, mathematical expression ni dia boleh terdiri daripada gabungan literal, variables, or combination of constant and variables. Okay. Okay, ianya kamu boleh gunakan dalam assignment statement. Assignment statement maksudnya yang ada tanda assignment operator tu. Itu assignment statement. Ini adalah assignment statement sebab ada tanda assignment ni. Kita panggil dia assignment statement. Atau kamu boleh gunakan yang dengan see out macam ni. Ini see out. Kamu boleh gunakan dengan see out. And also other statement. Okay, sekarang ni kita lihat yang ni ya. Ini adalah mathematical expression. Okay, dalam mathematical expression ni dia ada operator. Okay, mathematical operator darab. Dia ada literal, 2. Okay, literal ni nilai yang kita terus dah letak di dalam coding kita. Macam 2 ni kita terus dah letak nilai 2. So, kita panggil dia sebagai literal, integer literal. Okay, lepas tu pi ni adalah constant. Dan radius ni adalah variable. Kita boleh combine semua ni dalam mathematical expression. Ini semua ni adalah satu mathematical expression. Okay, kita boleh combine semua ni dalam satu mathematical expression dan kita boleh lakukan calculation. Okay, kita gunakan dia, boleh gunakan dia dalam assignment statement atau kita boleh gunakan juga dalam dengan see out. Macam ini. Ini pun mathematical expression. Satu mathematical expression. Okay, di sini kamu boleh lihat ada literal. Lepas tu di sini ini adalah variable dan ini pun adalah variable. Dan di sini adalah mathematical operator, darab, tambah. Mathematical operator. Dan di sini juga ada kurungan. Okay, di sini juga ada kurungan. So semua ini adalah mathematical expression. Okay, so mathematical expression ni kita boleh gunakan dengan assignment statement dan juga kita boleh gunakan dengan see out. Terus print pun boleh. Okay, sekarang ni kita nak lihat order of operation. Kita nak lihat priority, order of operation. Kamu ada belajar di sekolah dulu buat mass theory kan? Okay, kamu boleh recall balik buat mass theory. Okay, order of operation in an expression with more than one operators evaluate in this order. Okay, dalam sesuatu mathematical expression, bila ada lebih daripada satu mathematical operator, so yang mana satu kita perlu laksanakan dulu. Kalau ada tambah tolak, ada darab, ada bahagi, ada modulus, yang mana kita perlu laksanakan dulu. So kita kena tahu priority dia. So excuse me. Priority dia darab, bahagi dengan modulus, dia mempunyai priority yang sama. Okay, darab, bahagi, modulus. Manakala tambah dengan tolak, dia mempunyai priority yang lebih rendah. Priority yang utama adalah darab, bahagi, modulus. Lepas tu berikutnya adalah tambah tolak. Okay, kita lihat contoh ni ya. Kita tengok in this expression, katalah ada expression seperti ni. 2 tambah 2 darab
2 tolak 2. So yang mana kita nak laksanakan dulu? So di sini mathematical operator yang ada kat sini adalah tambah, darab, tolak. Okay, kamu boleh lihat sini. Tambah, darab, tolak. So yang mana nak dilaksanakan dulu? So kita tengok balik kepada order dia. So order dia keutamaannya adalah darab. So kamu kena laksanakan darab dulu. Laksanakan darab dulu. So 2 darab 2 akan dapat 4. 2 darab 2 akan dapat 4. Okay. Lepas tu kita ada 2 tambah 4. Kita akan ada seperti ni 2 tambah 4 tolak 2. Lebih macam ni lah So sekarang ni ada tambah dan tolak. Tambah dan tolak dia mempunyai prioriti yang sama. Tambah tolak. Okay. Dua-duanya prioritinya sama. So disebabkan dua-duanya prioritinya sama, so kita buat daripada kiri ke kanan. So kita mula daripada kiri ke kanan. Ini kiri 2 tambah 4 dulu. So kita akan dapat 2 tambah 4 akan jadi 6. Lepas tu 6 tolak 2. Lepas tu mula-mula 2 tambah 4. Lepas tu tolak 2. So kita akan dapat jawapannya adalah 4. Jawapan yang kita akan dapat adalah 4. Kita lihat contoh ni. Okay, kita boleh gunakan kurungan untuk ubah priority. Okay, parenthesis can be used to override the order of operations. Kita boleh gunakan kurungan untuk kita ubah order kita nak laksanakan sesuatu mathematical expression. Okay, kalau ada kurungan, yang dalam kurungan ni akan dilaksanakan dulu. Dalam kurungan akan dilaksanakan dulu, lepas tu baru akan dilaksanakan darab bahagi modulus, lepas tu baru akan dilaksanakan tambah tolak. So kamu tahu higher prioritinya adalah di sini kurungan dulu. Kurungan dulu diikuti dengan tambah mula-mula sekali kurungan, lepas tu diikuti dengan darab bahagi dengan modulus, dan yang berikutnya adalah darab dan tolak. So ini dia punya order. Mula-mula sekali kurungan, lepas kurungan akan dilaksanakan darab bahagi dan juga modulus. Lepas tu berikutnya adalah tambah tolak Macam itulah dia punya prioritinya. So sekarang ni apa yang saya nak, cuba anda buat setiap ni dan lihat boleh dapat tak jawapan. Kalau ada apa-apa yang tak faham, kamu boleh bagi tahu saya yang mana tak faham, saya akan tunjuk cara. So saya bagi kamu 1 minute buat benda ni I give you 1 minute. Cuba buat semua ni. Dapat dah jawapan? Macam kamu buat dapat 4, 6, 2, 0. Sifar ni boleh dapat tak? Okay, I give you 1 minute. Saya boleh mula buat sekarang.
Ada apa-apa soalan tak? Kalau tak ada soalan, saya continue ke slide berikutnya. Okay, ada apa-apa soalan? Semua boleh dapat, Okay, saya continue slide berikutnya. Okay, cuba buat yang ni. Cuba buat yang ni. I give you 3 minutes. Pastikan dapat jawapan. Kalau mana-mana tak dapat, bagi tahu saya. Nanti saya akan tunjuk cara. Macam mana nak dapat dia. Okay, cuba buat. Okay, semua dapat jawapan tak? Ada yang mana-mana soalan di sini yang rasa keliru nak tanya tak? Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, saya continue. Okay, yang ni ada satu lagi latihan yang saya nak kamu buat. Cuba buat yang ni pula. I give you 3 minutes to do it. 3 minit cuba buat yang ni pula. Dapat dah jawapan. Kalau ada yang kamu tak dapat jawapan, kamu nak tanya boleh. Bagi tahu saya, nanti saya akan tunjuk step. Okay, cuba buat
Okay, semua boleh dapat? Ada yang nak tanya soalan? Okay. Kalau keliru apa-apa tanya ya. It's okay tanya, nanti saya akan tunjuk. Jangan malu. Bagi yang dapat tu bagus, bagi yang masih keliru boleh tanya. Any question? Okay, kalau tak ada soalan kita continue. Okay, sekarang ni kita nak lihat algebraic expression. Multiplication requires an operator. Okay, yang nak diterangkan di sini adalah cara penulisan dalam matematik dengan cara penulisan dalam sinteks C++ adalah berbeza. So, kamu kena hati-hati masa kamu menulis sesuatu formula dalam C++. Okay, kamu tak boleh tulis macam kamu tulis dalam matematik sebab C++ takkan terima. Okay, contohnya macam ni ya. Area sama dengan length darab width. Ini kalau kita nak cari luas bagi segi 4, let's say segi 4 tepat, kita akan letak length darab width. So area sama dengan length darab width. Ini boleh diterima dalam matematik. Ini dari segi penulisan matematik betul Tapi kalau kamu nak tulis dari dalam C++, kamu kena letak dia punya operator dia. Darab WL darab W. Operator tu kena letak. Kamu boleh nampak di sini dalam algebraic expression ni kita tak letak dia punya operator, kita terus letak LW. So secara automatik kita tahu ini adalah darab. Tapi dalam C++ tak boleh buat macam tu. Kita kena letak operator dia. Okey. Kalau kita tak letak operator, nanti dia maksudnya dia akan anggap, kalau kita letak LW, so dia akan anggap LW ni sebagai satu name. Sebagai satu identifier name. Tak boleh. So kita mesti letak operator. Okay, there is no exponentiation operator. Okay, kalau macam contohnya di sini, kita juga boleh menggunakan library dalam coding kita. Contoh di sini adalah mathematic library, math library. Dalam math library ni, dia ada banyak mathematical calculation dalam mathematical library. Macam saya tunjuk kat sini. Ini adalah mathematical library. Okay, saya bukakan kat sini. Saya cuma nak tunjukkan pada kamu sebelum saya terangkan tentang math library, bahawa dalam actually ada banyak library yang kamu boleh guna dalam C++.
Okay, di sini dia ada banyak library. Kamu boleh lihat di sini ada banyak library. Macam ada time. Ada banyak kat sini kamu boleh lihat Ada assert, C-type, banyak library ada. Yang .h kat belakang tu menunjukkan dia adalah library. Bila kita sebut library, maksudnya coding tu dah ada. Kamu just guna saja coding tu. Okay, dia dah ada library di dalam C++. So kita boleh gunakan library-library ni untuk cari, macam contohnya ni math library. So math library ni kita boleh gunakan untuk cari macam cos, sin, tangent. Semua kita boleh gunakan library ni. Okay, macam mana nak gunakan, kamu kena explore, cari dalam tu. Ditunjuk macam mana kamu nak gunakan library ni, kamu boleh gunakan. So selain daripada ada banyak lagi library kat situ, kamu boleh explore. So sekarang ni saya nak gunakan math library So tujuan saya tunjuk ni untuk tunjuk pada kamu ada banyak library yang kamu boleh gunakan, kamu boleh explore benda ni. Okay, sekarang ni saya kembali kepada slide. Okay, link ni saya ada letak dalam slide PowerPoint. Kamu boleh explore. Okay, kita kembali ke nota tadi. Okay, di sini saya gunakan library ni, nama dia Mathematic Library, Math Library, math.h ni. Sama ada kamu perlu letak .h atau tidak, itu depends pada compiler yang kamu guna. Macam saya guna Boolean, saya letak .h. Mungkin ada compiler lain untuk compile C++, kamu tak perlu letak .h. Okay, katalah sekarang ni kita nak cari area ni. Ini kita nak cari area bagi square. Square maksudnya segi empat sama. Segi empat sama. Sebab tu di sini diambil S kuasa 2. Sebab kita tahu kalau dia segi empat sama, semua sisinya sama panjang. Okey, sisinya sama panjang. So macam mana kita cari luas bagi segi bagi square? Kita dalam contoh ni kita ambil panjang sisinya sebagai S. So S kuasa 2. So bila kita nak buat coding, kita boleh buat dengan dua cara. Satu, kita terus create our own formula macam ni. Area sama dengan S darab S. Macam ni. Kita letak ini kita create formula ni S darab S. Ataupun kita juga boleh gunakan library yang sedia ada untuk cari kuasa 2 tu, hasil kuasa 2 tu, kita juga boleh guna library. So macam mana kita nak guna library, ini kita letak power. Ini contoh library library dia. Daripada library macam mana kita nak guna. Ini kita letak power. Power ni daripada library. Ini satu function daripada library. Okey. Saya mungkin ramai faham pemasuk function. Function ni maksudnya satu block of coding yang boleh melakukan suatu operasi untuk kita. So dalam ni bila sebut power ni sebagai satu function, maksudnya dia satu function power yang boleh kira area untuk square. Okay, dalam ni dia ada dia ada satu coding function power yang boleh kira untuk kita luas segi empat sama ni. So maklumat yang kita perlu bagi adalah S ni, maksudnya panjang sisi dia tu berapa. Kita kena bagi panjang sisi. Kita tetapkan kuasa dia adalah 2. Kuasa dia 2.
So kita boleh di sini kita boleh gunakan juga library. So apa yang nak di-highlightkan di sini adalah formula ni kamu boleh create sendiri ataupun kamu boleh gunakan kalau ada dah sedia ada dalam library formula tu, kamu boleh just panggil library tu dan kamu guna. Okay, satu lagi adalah parentheses may be needed to maintain order of operation. Okay, kita juga masa kita nak tulis dalam C++, kita juga mungkin memerlukan kurungan untuk mengekalkan order of the operation. Okay, kita nak bagi formula matematik itu betul dan kita kekalkan order of the operation, kita memerlukan parenthesis ataupun kurungan. Macam contohnya ni M sama dengan Y2 tolak Y1, kita akan tulis macam ni dalam matematik. Tapi kita tak boleh tulis macam ni dalam C++, sinteks C++. Dalam sinteks C++, kalau kita nak tulis yang ni, kita akan tulis dia macam ni. M ni sama dengan Y2 tolak Y1, letak dalam kurungan Lepas tu bahagi dengan X2 tertinggal tolak tambah tolak Tolong tambah tolak ni dalam nota. X2 tolak X1. Okay, so kita kena letak di dalam kurungan. Katalah kamu lupa letak kurungan. Macam ni, kamu terlupa letak kurungan. So ini akan menjadikan formula ni salah. Kalau kamu terlupa letak kurungan. So it will be wrong formula. So itu yang dimasukkan di sini, kamu perlu gunakan kurungan untuk mengekalkan order of the operation ataupun untuk pastikan formula tu betul bila kamu tukar ke bentuk sinteks C++. So you must be careful about it. Ini baru betul. Okay. Lepas tu setiap statement tu ataupun setiap line coding tu mesti end with semicolon. Okay, cuba lihat contoh ni. Ini saja saya create coding dengan menggunakan library, math library supaya kamu tahu macam mana kamu boleh gunakan library dalam program kamu. This very basic coding. Coding ni lengkap kamu boleh run dan kamu boleh terus dapat jawapan. Di dalam coding ni saya gunakan library math library. Okey. Lepas tu di sini saya dah gunakan satu function daripada library iaitu power S2 ni. So saya create coding di sini. Saya prompt the user, enter base. Lepas tu pengguna masukkan nilai bagi panjang sisi dia. Okay, panjang sisi. Lepas tu kita calculate result dia. Kita cari berapa luas bagi square tersebut. Dan akhirnya kita print result dia. Okay, ini kuasa dia adalah 2. Kita tetapkan kuasa dia 2. Kita juga boleh create coding di mana kita boleh kira untuk mana-mana kuasa. Kuasa maksudnya 5 kuasa 6. 3 kuasa 7. Kita boleh create coding seperti itu. Contohnya macam ni. Saya guna coding yang sama. Cuma saya ubah sikit saja. Tengok contoh ni I use the same coding but I modify little bit. Maksudnya di sini saya tak tetapkan 2 di sini. Saya tak tetapkan 2. So saya jadikan yang tu satu variable juga. So pengguna boleh masukkan input. So sekarang ni macam enter base and power. So kita pengguna yang masukkan. Dia nak cari kuasa untuk berapa. Kalau nak masukkan 5 kuasa 7, masukkanlah 5, 7. So bila masukkan 5, 7, X akan jadi 5,
N akan jadi 7. So dia akan calculate 5 kuasa 7. Hasilnya berapa? Okay, kamu juga boleh buat coding dalam bentuk seperti ini. So kreativiti nak coding tu kamu sendiri ya. Kamu sendiri kena latih. Semua orang boleh coding tapi kamu kena latih. Latih dan buat selalu sehingga kamu get used to it. Okay, sekarang ni tengok algebraic and C++ multiplication expression. Okay, dalam matematik, dalam algebraic expression, kita akan tulis macam ni, 6B. Maksudnya 6 times B. Ini maksud 6 times B. Dalam C++, kita kena tulis 6 multiply B. Macam ni. Yang ni 3, 12 dalam kurung macam ni. Ini maksudnya 3 darab 12. So 3 times 12. Itu maksudnya ya. Kalau kita macam ni dalam matematik, algebraic expression, maksudnya 3 times 12. Dalam C++ kita kena tulis 3, lepas tu ada operator dia 12. Lepas tu dalam algebraic expression 4xy, maksudnya 4 times x times y. Dalam C++ kita kena tulis 4, lepas tu ada operator, multiplication operator dia. Lepas tu x, lepas tu ada multiplication operator lagi, lepas tu y. Itu cara penulisan yang betul. Okay, satu lagi benda yang kita dah tengok adalah berkaitan dengan string. Okay, minggu lepas apa yang kita belajar adalah basic data type, iaitu kita dah belajar integer, floating point, boolean dan juga char. Itu adalah basic data type. Okay, yang ni pula string. String ni dia data type yang boleh simpan data type yang boleh simpan banyak aksara. Dia boleh simpan banyak aksara. Lebih dari satu aksara boleh disimpan dalam string. Okay, di sini kita declare. Okay, di sini kita define satu variable. Nama variable tu adalah my name sebagai string. Maksudnya my name ni boleh simpan banyak aksara. Ataupun boleh simpan banyak karakter. Sebelum ni kita pernah belajar char. Char dia cuma boleh simpan satu karakter sahaja. Tapi bila kita declare dia sebagai string, dia boleh simpan banyak karakter. Okay, cara nak baca dia, kita guna buat masa ni kita guna cara yang sama. Cin. Cin my name. Read string. Okay, cin my name. Kalau kamu letak macam ni, so dia can read a string or group of string. Okay, dia boleh baca string. No space is allowed. Bila kamu letak cin my name macam ni, kamu boleh masukkan input lebih daripada satu aksara. Macam kita tulis nama kita. Kita tulis nama kita. So, dia boleh baca. Dia boleh terima input lebih daripada satu karakter. Cuma, cara baca macam ni, kalau ada space, dia tak boleh baca lepas space. Maksudnya, contohnya macam ni ya. Kalau kamu masukkan nama Haris, saya letak dulu. Kalau kamu letak nama Haris, dia boleh terima. Okay, so sekarang ni katakan saya masukkan nama Haris. So dia akan ambil, my name is Haris. Dia akan ambil, sekarang ni dalam my name tu akan disimpan Haris. Okay, kamu boleh bayangkan macam ni. Okay, sekarang ni katalah ini memory location. So ini adalah my name. So dalam ni dia akan simpan Haris. Okay, dia boleh simpan Haris. Tapi kalau katalah sekarang ni,
sekarang ni Haris, kamu beri nama Haris Iskandar. Okey, kamu letak nama Haris Iskandar. Okey, katalah kamu tambah Iskandar kat sini. Okey. Okey ya. Okey, katalah sekarang Haris Iskandar dan katalah di sini ada space. Nampak tak ada space kat sini? Bila kamu gunakan cin, bila jumpa macam ni, kamu nak baca string, bila jumpa aja space macam ni, dia akan anggap dah habis dah input, setakat tu je sehingga dia jumpa space. So dia cuma akan baca Haris saja, dia tak akan baca Haris Iskandar. Itu adalah dia punya limitation, dia ada cara nak baca. Semua nanti saya akan ajar kemudian. Okay, so kamu tahu kalau kamu declare atau define suatu variable tu sebagai string, lepas tu kamu guna cin biasa macam ni, dia cuma boleh baca string tu boleh sampai ada space saja. Kalau ada space, dia tak boleh baca. Maksudnya kalau kamu masuk ke input macam ni pun, dia akan simpan dalam my name ni cuma Haris saja. Lepas space, dia tak boleh terima dah data. Okay, ini adalah contoh coding dia. Okay, contoh coding dia, kamu declare string name macam ni. So, kita namakan variable ni name dan data type ni adalah string. Lepas tu, di sini kita ni cout, enter your name adalah from the user. Kita paparkan, enter your name. Lepas tu cin name maksudnya kita nak inputkan kepada variable name. Okay, kita nak inputkan kepada name. So sekarang ni kita masukkan katalah input Haris. So dia akan simpan nama Haris dalam name. Okay, lepas tu kita print. Kita nak print your name is. Dia print your name is. Lepas tu name di sini dia akan ambil nama Haris tu. Dia akan print your name is Haris. Okay ya. Coding ni lengkap kan? Coding lengkap. Kamu boleh runkan dan tengok jawapan kat rumah kamu nanti ya. Okay, lepas tu kita tengok. Ini slide terakhir untuk hari ini. Perbezaan antara cin dengan cout, kamu kena very clear about the difference between cin dan cout. Cin ni untuk baca input ataupun kamu boleh juga sebut nak beri nilai, nak masukkan nilai kepada suatu variable. Kita guna cin. Cout ni kita nak print. Okay, cin input data ke dalam variable. Okay, yang ni pula define variable. Macam ini cara kita nak define variable. Contohnya float 4. Okay, ini pula macam mana kita nak tulis cin. Macam mana kita nak inputkan kepada suatu variable. Okay, cout macam tadi saya dah bagi tahu, itu adalah print. Cout kita gunakan untuk print. Okay, kamu juga kena very clear about print string atau print string dengan print variable. Okay, tak boleh silap benda ni. Print string dengan print variable. Dan kamu kena sentiasa ingat cout kamu kena guna dengan insertion operator, cout kamu kena guna dengan extraction operator. Okay, cin ini kamu akan guna dengan extraction operator. Okay, cin kamu kena guna dengan extraction operator, manakala kalau cout kamu akan guna dengan insertion operator. Kena ingat benda-benda ni tak boleh lupa. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Ada apa-apa nak tanya sebelum saya akhiri kelas hari ini?
Any question? Boleh ikut kelas hari ni tak? Boleh doktor. Boleh doktor. Okey, satu lagi saya nak pesan kamu kena familiar dengan semua yang saya dah ajar setakat ni, sebab nanti saya akan bagi kuis benda-benda ni semua yang saya dah ajar. Satu lagi saya nak bagi tahu sebab sekarang ni Google Meet ni saya tak boleh nak rakam buat masa ni. So saya akan bagi kamu nota SEM lepas untuk kamu video SEM lepas untuk kamu buat reference. So saya akan share video SEM lepas, so kamu boleh go through mana-mana yang kamu tak faham ke kamu tengok balik. Okay? Thank you doktor. Okay, welcome. Okay, itu saja untuk hari ini. InsyaAllah jumpa lagi minggu depan. Latihan yang saya bagi tu buat saya dah bagi latihan untuk kamu, untuk kamu sendiri. Latihan dan jawapan dalam MyGuru, ambil dan buat latihan yang saya bagi. And that's all for today. InsyaAllah, see you next week. Okay, boleh leave the class now. Terima kasih doktor. Thank you doktor. Thank you Terima doktor. kasih doktor. Welcome.